Kenapa mesti rakyat dipersalahkan? Soal Zahid. Mengapa Perdana Menteri boleh langgar SOP? Zahid backup Menteri UMNO. DAP Tawar berdamai dengan bersatu. Rakyat telah berkorban apa sahaja, termasuk Akor tidak dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri tanpa keluarga semata-mata mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Habibie berkata, kalau kerajaan masih salahkan rakyat dengan peningkatan kes positif wabak penyakit berbahaya, itu tidak kena pada tempatnya. Lagi-lagi rakyat yang salah. Lagi-lagi rakyat dikatakan degil, tidak mahu melakukan sekatan pergerakan kendiri atau self-lockdown menyebabkan kes wabak penyakit berbahaya semakin parah. Saya tidak fikir begitu. Malah saya yakin majoriti rakyat kalau boleh menang, mahu mengurung diri dan keluarga. Rakyat hari-hari bimbangkan keselamatan diri dan keluarga. Jika boleh tidak mahu keluar rumah sehingga keadaan kembali stabil. Katanya yang dipetik menerusi akaun Facebooknya. Bagaimanapun menurut Ahmad Zahid, bagaimana mahu melakukan sekatan pergerakan kendiri jika Mak Cik Kiah masih perlu menjaja bagi memastikan dapur rumah terus berasap dan Pak Saleh masih perlu terus memandu teksi untuk mengelak rumah serta keretanya disita bank. Begitu juga katanya, bagaimana rakyat mahu melakukan sekatan pergerakan kendiri jika 60% pekerja dalam sektor swasta dan 20% dalam sektor awam tetap diwajibkan ke tempat kerja. Tegas beliau, bukan sedikit jumlah rakyat masih terpaksa mengambil risiko bergerak ke sana ke sini demi kehidupan diri dan ahli keluarga. Jangan pula tuduh rakyat selfish, tidak tahu duduk diam. Mereka telah buktikan iltizam membendung wabak penyakit berbahaya semasa PKP 1.0 tahun lepas. Tetapi ketika itu mereka dapat bantuan yang memang wajib diberikan oleh kerajaan untuk bertahan sehingga keadaan pulih, katanya. Beliau berkata, ketika PKP 3.0, rakyat tidak boleh berhari raya pun Akor malah berkorban menahan diri memendam perasaan. Begitu lama tidak dapat bertemu ibu dan bapa. Namun rakyat bersyukur diberikan kekuatan dan ketabahan mental serta hati. Justru kata bekas timbalan Perdana Menteri itu, jika mahu rakyat 100% mengurung diri tanpa perlu PKP penuh, kerajaan perlu membantunya. Jangan sesedap rasa mahu memberi peringatan kepada rakyat supaya lakukan sekatan pergerakan kendiri seolah-olah rakyat tidak peduli bahaya wabak penyakit berbahaya. Alasan jika kerajaan terus memberi bantuan kepada rakyat akan memberi kesan kepada ekonomi negara difahami, namun dalam setiap permasalahan ada resolusinya. Kerana itu wujud istilah musyawarah bagi mencari jalan penyelesaian. Kerana itu juga wujudnya parlimen sebagai tempat untuk mencapai konsensus terbaik bagi rakyat dan negara, katanya. Kata beliau, apabila tiada lagi amalan demokrasi seperti itu dan keputusan bulat-bulat ditentukan oleh satu pihak saja, inilah seperti yang terjadi sekarang. Oleh itu, Kerajaan Perikatan Nasional dikatakan tidak mahu laksanakan PKP penuh kerana tidak lagi mampu menanggung skim Aisina, prihatin dan moratorium. Kerajaan kita tidak double standard. Kita tak kira sesiapa, menteri ke Perdana Menteri ke siapa yang melanggar, dan memang nyata ada bukti-bukti ikut undang-undang, maka mereka tidak akan terlepas daripada dikenakan hukuman, compound, charge dan sebagainya itu. Itu faktanya dari segi undang-undang. Susulan jaminan diberi Muhyiddin Yassin bahawa tidak akan ada amalan berat sebelah dalam penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP. Seorang pemimpin Barisan Nasional Selangor mempersoalkan perihal isu orang besar yang didakwanya melakukan kesalahan namun belum dikenakan tindakan. Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Isham Jalil berkata, dia inginkan kepastian apakah tindakan sudah diambil ke atas orang terbabit walaupun kejadian itu sudah berlaku 2 bulan lalu. Semalam Tan Sri Muhyiddin kata, tidak kira siapa yang langgar SOP akan diambil tindakan. Sudah hampir 2 bulan ada orang besar itu dilihat langgar SOP, tetapi sehingga kini apakah tindakan yang diambil? Soalnya. Bersama hantaran itu, Isham mengepilkan video berdurasi 15 minit dipetik dari program Bual Bicara Muhyiddin mengenai cabaran pandemik wabak penyakit berbahaya disiarkan RTM dan Bernama TV. Kita tidak double standard. Kita tak kira siapa, menteri ke,
Perdana Menteri ke siapa yang melanggar SOP dan memang nyata ada bukti-bukti ikut undang-undang, maka mereka takkan terlepas daripada dikenakan hukuman, Muhyiddin dipetik berkata dalam klip berkenaan. Turut dikepil bersama klip video berkenaan ialah gambar Muhyiddin berjalan masuk ke sebuah premis tanpa mengenakan pelitup muka, manakala orang di sekitarnya pula rata-rata dilihat mengenakan pelitup muka. Ia dipercayai gambar yang sama dibuat naik bekas Perdana Menteri Najib Razak sekitar awal bulan lalu yang turut mempersoalkan hal sama. Gambar itu menunjukkan Muhyiddin memasuki sebuah premis di Putrajaya untuk menghadiri dan mempengerusikan mesyuarat Bersatu Johor. Habis ini macam mana cerita? Perdana Menteri, tolong jelaskan supaya tidak timbul kegentaran awam lagi pula, kata Isham sinis. Najib yang sebelum ini didenda RM3,000 kerana gagal mematuhi SOP wabak penyakit berbahaya mempersoalkan apakah pula keadaannya jika Menteri Kerajaan yang melanggar SOP. Muhyiddin memberi jaminan bahawa tidak ada amalan berat sebelah dalam penguatkuasaan SOP. Namun ia semakin hangat pada musim Hari Raya baru-baru ini apabila rakyat diingatkan agar tidak berziarah dengan pihak berkuasa akan melakukan pemantauan ketat. Pada masa sama, beberapa selebriti dan ada juga ahli politik didapati memuat naik gambar berhimpun beramai-ramai di media sosial mereka bertentangan dengan SOP yang tidak mengizinkan ziarah pada hari raya. Sebelum ini terdapat beberapa kes ahli politik yang diambil tindakan oleh pihak berkuasa hanya setelah gambar menunjukkan mereka melanggar SOP tular dan menerima kecaman banyak pihak. Seorang pemimpin pemuda DAP menyelar dakwaan Ahmad Zaid Habidi bahawa ahli parlimen serta Menteri UMNO tidak terlibat dalam membentuk dasar negara. Naib Pengerusi Pemuda DAP Cheong Yok Kong berkata Zaid begitu mudah sengaja melupakan bahawa menteri yang terlibat membentuk dasar penting juga, semuanya daripada UMNO. Chong turut mengingatkan Zahid bahawa UMNO adalah sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Seterusnya, kenyataan Presiden UMNO itu di Facebook jelas mengetepikan konsep tanggungjawab kolektif dalam kerajaan. Saya mesti mengingatkan Zahid bahawa UMNO adalah sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional dan ramai pemimpin dari partinya itu juga menteri penting, katanya dalam kenyataan. Paling utama, Ismail Sabri Yaakob adalah Menteri Kanan Keselamatan, Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan, manakala Khairi Jamaluddin, Menteri Penyelaras Program Imunisasi Kebangsaan. Jadi boleh dikatakan dasar berkaitan SOP Perintah Kawalan Pergerakan, Kesihatan Awam dan Pencegahan datang daripada kementerian yang dipimpin Menteri Terbabit, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Tanah Rata itu. Dalam kenyataan di Facebook, Zahid berkata tidak adil untuk mengaitkan UMNO dengan kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional memerangi penularan wabak penyakit berbahaya walaupun ada ahli parlimen dan menteri parti itu dalam kerajaan. Katanya ini disebabkan segala ketetapan mengenai dasar berkaitan pengurusan pandemik dibuat sepenuhnya oleh kerajaan pimpinan Perikatan Nasional. Menteri UMNO lain dalam Perikatan Nasional termasuk Hishamuddin Hussein, Menteri Luar, Anwar Musa, Wilayah Persekutuan, Nuraini Ahmad, Pengajian Tinggi, Syamsul Anwar Nasarah, Tenaga dan Sumber Asli, Halimah Sadiq, Perpaduan, serta Rizal American Nine American, Belia dan Sukan. Perhimpunan Agung UMNO pada Mac lalu meluluskan usul untuk memutuskan hubungan dengan Bersatu pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin kemudian mengadakan pertemuan dengan semua Menteri UMNO. Susulan itu memutuskan semuanya akan kekal dalam kerajaan. Muhyiddin berkata, saya telah menasihatkan Menteri UMNO Terbabit supaya mengekalkan jawatan mereka dalam kabinet demi kepentingan rakyat dan negara. Kerana kerajaan memfokuskan untuk memerangi wabak penyakit berbahaya, memastikan suntikan pencegah serta memulihkan ekonomi. Selepas 4 hari berlalu, DAP hari ini tampil bertanyakan mengenai tawaran damai yang dibuat parti itu kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin agar mengadakan sidang parlimen. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata, dalam situasi semasa ini, parlimen perlu bersidang agar kemelut yang sedang dihadapi dapat dibahas. Kata Lim, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, Muhyiddin harus mengambil tanggungjawab atas kegagalannya dan kembali bergantung kepada sains dan data serta berinteraksi agar dia dapat mendengar suara rakyat. Bagi melibatkan keseluruhan masyarakat, dia perlu membuka semula parlimen, katanya. Ketika sektor perkilangan dibenarkan beroperasi walaupun pekerja tidak diberi pencegah, kata bekas Menteri Keuangan itu, parlimen masih tidak boleh dibuka walaupun semua 220 anggotanya sudah mendapat pencegahan masing-masing. Sehingga kini, Muhyiddin masih belum memberi respons kepada tawaran damai DAP untuk tidak menyokong usul tidak percaya terhadapnya apabila sidang parlimen diadakan demi melancarkan usaha menyeluruh masyarakat memerangi wabak penyakit berbahaya, katanya dalam kenyataan. Pada 21
1 Mei lalu, DAP berjanji untuk tidak akan menyokong usul tidak percaya ke atas Muhyiddin jika Presiden Bersatu itu mengadakan mesyuarat tergempar Parlimen. Kata Lim, semua 42 ahli Parlimen DAP hanya mahu membincangkan langkah pencegahan wabak penyakit berbahaya, program vaksinasi dan perkara-perkara yang berkaitan sahaja bagi meredakan ketakutan politik melampau Muhyiddin. Sekiranya Parlimen bersidang, DAP memberi jaminan 42 ahli Parlimen kami tidak akan menyokong sebarang usul undi tidak percaya terhadapnya, tetapi hanya akan membincangkan langkah pencegahan wabak penyakit berbahaya, program imunisasi kebangsaan dan perkara yang berkaitan, katanya. Untuk rekod darurat yang diumumkan Muhyiddin beberapa bulan lalu membolehkan Parlimen digantung, ia berlaku ketika dia berdepan dengan dakwaan hilang sokongan majoriti di Parlimen. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah juga berpendapat sidang Parlimen boleh diadakan walaupun darurat berkuat kuasa dan baginda menunggu nasihat daripada kerajaan untuk memberi perkenan ia dibuka. Kata Lim, Perdana Menteri sekali lagi gagal memahami dia perlu memimpin melalui teladan dengan mengamalkan pendekatan keseluruhan kerajaan sebelum boleh meminta rakyat untuk menyokongnya. Tambah Lim, elemen terpenting bagi mendapatkan sokongan rakyat atas pendekatan keseluruhan masyarakat disarankan Muhyiddin itu ialah mendapatkan keyakinan serta kepercayaan terhadap kecekapan pemimpin kerajaan, kebergantungan kepada sains dan data dan bukannya keputusan subjektif yang mengejut. Malangnya keyakinan dan kepercayaan rakyat kini berada pada tahap terendah dengan peningkatan tertinggi dalam kes wabak penyakit berbahaya melebihi 6,000 kes untuk 5 hari berturut-turut dan peningkatan kes kematian kepada 2,248. Terdapat juga defisit kepercayaan dengan banyaknya dasar yang berubah-ubah dan pusingan U pada prosedur operasi standard wabak penyakit berbahaya. Amalan 2 darjat dalam menguatkuasakan sekatan, perintah kawalan pergerakan dan kelewatan bekalan pencegahan, katanya.